Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jelas ke suara saya? Subhanallah, subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Kita sedang berada di rumah Allah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah di atas ketetapan dan aturan yang Allah aturkan untuk kita sampai saat ini indah dan sempurna. Walaupun banyak ujian, banyak cabaran, banyak jatuh, banyak dosa-dosa yang telah kita buat, banyak kesilapan demi kesilapan, banyak keaiban diri yang kita sembunyikan, tetapi apabila pada saat ini Allah mentakdirkan kita, memilih kita yang hina, yang kotor, memilih diri kita yang sebenarnya manusia pun tak pandang, yang kadang-kadang kita rasa kita ni bukan sesiapa, tapi apabila Allah yang memandang kita, kita kena faham itu adalah satu kurniaan yang sangat hebat dan yang sangat tinggi. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan. Khairan di sini kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yufaqihu fid din, maka Allah akan berikan kepadanya kefahaman dalam agamanya. Arti juga membawa maksud kehidupan. Dia faham tentang hidup dia. Kenapa dia diciptakan? Apa tujuan dia diciptakan? Kemana tujuan hidup dia? Kemana dia akan berakhir? Kita bermula daripada mana? Kita ni asal daripada mana, muslimat sekalian? Ada yang jawab tu asal Lustak, Pulau Pinang, asal Kulim. Subhanallah. Kita asal daripada syurga. Itulah manusia pertama yang diciptakan Allah, Nabi Adam alaihissalam, di syurga. Itulah kampung halaman manusia. Ia bermula daripada syurga. Dan kita insya-Allah semuanya akan kembali ke syurga. Kita semua akan kembali ke syurga. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Di belakang tu ada AJK kita, ada agihkan buku ni kan. Agihkan dulu. Ya, ke depan. Buku ni sebenarnya bukan untuk diberikan percuma. Subhanallah, sebab kami cari rezeki kan. Tapi kita akan gunakan buku ni, belik sama-sama bincangkan tentang Ramadan ni, menggunakan dan merujuk buku ni. Sekiranya ingin memiliki, selesaikan selepas dah selesai semua nanti. Jika tidak mahu, maka jangan apa-apakan buku tu. Jangan lipat, jangan rosakkan, jangan conteng. Itu saja. Siapa yang nampak buku, dia kata kalau beli pun tak baca, maka itu antara adab yang tidak baik dengan buku lah. Maksudnya awal-awal lagi dia dah selenda lah. Kalau beli pun tak baca, membeli. Kita kadang bila bump dengan handbag, dengan kasut, dengan makanan, tak fikir dulu tu. Makan ke tak, guna ke tak, beli je dulu. Sedangkan buku jadi wakaf. Kalau kita tak baca, insya-Allah ada anak cucu. Bila beli, nekat terus, insya-Allah baca. Kita dah jumpa Ramadan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 40 kali dah jumpa Ramadan. Tetapi asyik menyesal saja bila berlalu Ramadan. Kerana apa? Kerana kita tidak menyiapkan bertemu dengan Ramadan dengan ilmu. Sebab itu, sebahagian ulama, nanti kita akan bicarakan pasal tajuk kita pasal pengampunan. Di antara ciri-ciri orang yang tidak mendapat pengampunan Allah di bulan Ramadan, bulan Ramadan dengan tak Ramadan sama
pertama je, peringkat awal je dia bersungguh-sungguh baca Quran dengan jumlah yang banyak. Masuk lepas seminggu, dah pertengahan, dah hujung, sama dah jumlah bacaan dia Ramadan dengan sebelum. Dia punya kesungguhan untuk melipat gandakan amal ibadah dan amal soleh sekejap je di awal. Lepas tu dah biasa balik dah. Dia punya akhlak kembali semula dah perangai. Sebelum Ramadan, sedang Ramadan sama. Dia punya sedekah pun sama. Dia punya solat, dia punya zikir. Itu di antara ciri-ciri orang yang tidak mendapat pengampunan Allah di bulan Ramadan. Kita akan bicarakan pada malam ini fokus kepada tajuk Ramadan bulan pengampunan. Dan untuk dapatkan pengampunan Allah di bulan Ramadan bukan pilihan, tetapi satu kewajipan dan satu perjuangan. Kerana di sana ada amaran Nabi SAW kepada mereka yang jumpa Ramadan. Kita akan bacakan hadis ni, semua ada dalam buku naskah kita ni. Bertemu Ramadan tapi tidak dapat pengampunan Allah, maka akan dicampakkan ke dalam neraka dan akan jauh daripada rahmat Allah. Rahmat di sini maksudnya umum, berbagai maksud, tapi rahmat yang paling utama adalah syurga Allah. Akan dicampak dalam neraka dan akan jauh daripada syurga. Sebab itulah perjuangan bila kita masuk bulan Ramadan untuk kita dapat pengampunan Allah. Dan kita akan bincangkan apa amalan-amalan yang akan mendatangkan pengampunan Allah di bulan Ramadan. Dan apakah ciri-ciri mereka yang tidak dapat pengampunan Allah. Dan apakah ciri-ciri mereka yang mendapat pengampunan Allah. Jadi kali ini kita akan siapkan diri insya-Allah masuk Ramadan dengan ilmu, dengan kesedaran, dengan kefahaman. Muslimin muslimat yang dihormati dan dimuliakan, kita kembali kepada hadis yang kita bacakan tadi. Nabi SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan", barang siapa yang Allah ini berikan kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan yang umum dan besar maksudnya, yufaqihu fid din, Allah akan berikan dia faham tentang agamanya, tentang cara hidupnya dan tentang seluruh kehidupannya. Maka sebab itulah Allah pilih kita pada malam ini, datang daripada dekat dan jauh. Walaupun mungkin asbab saya adalah perantaraan, muslimat terutamanya datang, tetapi marilah sama-sama belum terlambat untuk kita membetulkan niat, meluruskan niat. Sebab apa yang kita niat, itu yang kita dapat. Apa yang kita niat, itu yang kita dapat. Maka memperbanyakkanlah niat-niat yang baik. Boleh pasang 10 niat, 10 niat kita akan dapat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan, setiap perbuatan itu bergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu berdasarkan apa yang dia niat. Saya tak tahu berapa orang yang datang ni, mungkin 500, mungkin lebih. Setiap orang datang dengan niat masing-masing. Setiap orang akan pulang dengan niat masing-masing. Dan kita datang ke rumah Allah, kita adalah tetamu Allah. Duyufur Rahman, tetamu Ar-Rahman, tetamu Allah, bukan hanya ke tanah suci. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang mendatangi rumahku, iaitu rumah Allah, barang siapa yang mendatangi masjid, iaitu rumah Allah, masjid tempat sujud, rumah Allah, musalla tempat solat pun samalah, itu rumah Allah, maka ia adalah tetamu Allah dan Allah lah yang berhak memuliakannya. Kalau muslimat datang ke rumah saya tuan rumah, saya muliakan muslimat dengan hidangan, dengan kuih ke, dengan makanan, dengan air. Dah seronok dah. Seronok tak kalau boleh datang rumah saya? Seronok lah. Saya pun seronok, sebab boleh makan, tak payah masak. Lepas tu biar ada tetamu, orang hidang yang sedap-sedap. Tetapi bila kita jadi tetamu Allah di masjid, apa hadis Nabi? Siapa yang datang ulang-alik ke rumah Allah, maka Allah siapkan hidangan di syurga. Allah siapkan hidangan di syurga. Tetapi semua hadis-hadis tentang kelebihan masjid
masjid ini, rumah Allah ini, ia tergantung pada iman. Iman itu maksudnya apa? Al-iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, wal amal bil jawarih. Iman ini satu bentuk kepercayaan yang disebut pada lidah, yang diyakini pada hati, dan pembuktiannya pada perbuatan. Kita boleh kata kita beriman dan percaya apa yang Nabi katakan tentang fadilat dan kelebihan rumah Allah. Tetapi daripada 1000 orang yang kata percaya, mungkin 20 orang, 50 orang je yang membenarkan kepercayaan itu dengan perbuatan. Semua dengar hadis Nabi, barang siapa yang melangkah ke rumah Allah akan digugurkan dosanya, akan diangkatkan darjatnya, dan akan diberikan pahala sedekah untuk setiap langkahnya. Tetapi iman, percaya atau tidak? Kalau tanya percaya tak hadis Nabi ni? Percaya, Nabi tak pernah menipu. Tetapi pembuktian adalah perbuatan, amalan. Itu baru lengkap iman. Dengan kata-kata, dengan hati dan perbuatan akan melengkapkan proses keimanan tersebut. Muslimat, itu ruang solat muslimat dia. Besar, Masya Allah. Ruang solat muslimat yang sangat selesa. Jarang masjid sediakan ruang solat muslimat sebegitu besar. Siap ada pintu sliding. Masya Allah, hebat masjid ni, hebat. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di Mekah, di Madinah, siapa yang dah pergi, dah sampai ke tanah suci, angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi. Maksudnya tak sampai separuh kalau yang saya nampak. Sebahagian besar belum lagi pernah tengok depan mata Kaabah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Subhanallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Razzaq, yang maha memberi rezeki. Ya Allah, Ya Fattah, yang maha membuka. Bukakanlah Ya Allah pintu-pintu rezeki. Jalan-jalan Ya Allah buat hamba-hambamu ini Ya Allah, untuk menjadi tetamumu Ya Allah di tanah suci, di Mekah, di Madinah, menziarahi Rasulullah dan melakukan ibadah umrah dan haji Ya Allah. Amin Ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Kalau kita pergi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ruang solat perempuan dan lelaki sama banyak. Kalau Masjidil Haram tu lebih kuranglah bergebuk. Kadang semayang depan lelaki, kiri, belakang. Bahkan kalau solat Jumaat sekali pun. Sebab itulah kalau kita luaskan pembacaan dan kajian tentang hukum hakam wanita solat di masjid, dan kita baca sirah di zaman Rasulullah. Pernah Rasulullah bertanya, sebab Nabi tengok antara dua tiang di Masjid Nabawi itu ada satu tali yang merintangi dua tiang. Lepas tu Nabi bertanya, ini tali apa? Kemudian sahabat menjawab, ini tali isterimu ya Rasulullah bernama Zainab. Kenapa? Apabila dia terlalu penat berdiri solat. Maksudnya bukan solat jemaah ni. Bila solat sunat, sebab kalau kita baca sahabat-sahabat Nabi, contohnya Uthman bin Affan, bila bulan Ramadan, dia akan khatam 30 juzuk Al-Quran dalam solat. Dalam solat khatam Al-Quran. Kalau daripada hadis yang sahih menjelaskan bagaimana Nabi pernah solat sunat, baca Al-Fatihah, sambung Al-Baqarah, sambung Ali Imran, sambung An-Nisa. Semuanya dalam 6 juzuk pada satu rakaat. Kemudian rukuk, tempoh sama lama dengan berdiri tadi, yang tidak sama lama, dan rukuk pun sama lama tempoh macam berdiri. Tak tahu berapa lama Nabi solat. Bulan Ramadan ada sahabat khatam setiap hari 30 juzuk setiap hari. Start daripada subuh sampai ke maghrib buka puasa, tak berhenti baca Quran kecuali solat. Tak berhenti kecuali solat, kecuali ibadah. Subhanallah. Kita pula ngantuk je berhenti. Baru masuk buku surat kedua, ya Allah, ya Allah, Engkau lah maha mengetahui keadaan hamba-Mu, ya Allah. Kita selalu akan berputus asa, akan mengikut
Kita pun kata tak apa, tidur orang berpuasa pun ibadah. Kita pun krong-krong sampai 2-3 jam. Lepas tu kita cakap, jangan pandang rendah, kumpul pahala walaupun tidur. Pasal tidur orang berpuasa juga ibadah, ada perbincangan. Tidur dalam keadaan letih melakukan ibadah. Baca Quran, ngantuk, tidur sekejap dengan niat hilangkan ngantuk, bangun balik, sambung ngaji. Ngantuk, tidur sekejap, bukannya ya Allah, ngantuk ya Allah, masuk bilik, pasang aircon, duduk dalam selimut. Itu bukan niat nak bangkit semula. Itu memang betul-betul nak layan hawa nafsu mengantuk dan tidur, yang mana kita sangat suka. Kita boleh 2-3 jam baru tengok ada lagi waktu, sejam lagi Zohor, sambung lagi. Betul atau tidak? Lepas Zohor sambung lagi, tak apalah, pahala. Jangan mempermudahkan. Sebab kita sangat dituntut. Itu adalah syahrul Quran, iaitu bulan Al-Quran. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, terima kasih banyak-banyak kepada pihak Masjid Batu Kampung, Masjid Batu, kelas ni kan, Masjid Batu. Macam dia je masjid dia Batu kan. Hampir semua masjid ni Batu kan. Tapi dia ambil nama memang kelas ke tak, ataupun tempat ni nama Kampung Batu, Masjid Batu. Oh, kampung pertama nama dia. Kampung saya, Kampung Batu 6. Ini batu ke? Semua batu dia ambil kan. Saya ingat, ini kali kedua saya ceramah di masjid. Bila masuk tadi, nampak ahli kubur. Masya Allah, Allahu Akbar, untung kan. Tapi tak ada parking lah masjid ni, susah parking. Sebab dah diparking oleh ahli kubur. Tapi untunglah ahli kubur. Setiap hari dengan azam, setiap hari ni Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu telah diwakafkan oleh pewakaf niat untuk kubur, ini pula niat untuk masjid, maka tak ada masalah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, patutlah memang ada orang dia macam ni. Jemputan untuk masjid di Kedah ni kan, ada masjid yang dah lama 2-3 tahun, tapi kita tak dapat hadir lagi. Patutlah bila kita sampai sini dapat je mesej, kenapa masjid kami tak sampai lagi, kenapa masjid tu 2 kali. Subhanallah. Saya bukan kata ramai orang nak sejarah, bukan maksud saya nak sampaikan tu. Saya nak terangkan kepada yang tertanya-tanya, Allah takdirkan saya untuk sampai di sini. Saya lah yang rasa bertuah dapat jumpa orang-orang yang mulia, orang-orang soleh di Kampung Permata di Masjid Batu. Masjid Batu kampung pertama, bukan yang kedua. Masya Allah. Permatang Pau, Pulau Pinang. Masya Allah. Terima kasih kepada Puan Hamidah, Ustazah Hamidah binti Syafi'i, pengurusi majlis kita. Tuan Haji Husni baru nak masuk mukadimah apa ni. Tuan Haji Husni bin Haji Ismail, pengurusi masjid, barisan pegawai asatizah ahli kegiatan kuasa masjid semua. Muslimin muslimat yang hadir. Tuan-puan dimati Allah sekalian, di hadapan saya ni ada ramai orang-orang alim, orang-orang soleh. Saya datang kerana menjalankan amanah jemputan. Saya tak layak pun berada di hadapan ini dibandingkan dengan ilmu, dengan umur dan sebagainya. Yang lebih tua sudah tentu lebih banyak ibadahnya. Yang berilmu lebih ramai dan anak-anak lebih muda lebih kurang dosanya berbanding kita. Jadi subhanallah, mudah-mudahan apa yang kita berkongsi dah tadi tu dan akan datang ni, Allah berkati, Allah redha dan Allah tuntun kita supaya ilmu itu bukan hanya kita dengar dengan telinga, tapi ilmu perlu didengar dengan hati. Ini pesan guru saya, Syekh Muhammad Hafiz, Tuan Guru Syekh Muhammad Hafiz. Dia kata ilmu ni nak sampaikan bukan dengan lidah, dengan hati. Dan ilmu pula bukan dengar dengan telinga, tapi dengar dengan hati. Bila kita cuba hadirkan hati kita, itu yang bila kita dengar ilmu sampai kita mengeleng kepala. Betul tak? Bila kita dengar dengan hati, kita akan, ya Allah, kita akan menunduk, kita akan terasa. Kalau tak rasa keadaan situasi begitu, maksudnya kita masih peringkat mendengar dengan telinga. Masuk sini, keluar sini.
Tapi bila mendengar dengan hati, insya-Allah adalah mana-mana ilmu yang akan terlekat yang boleh menjadikan kita bukan orang yang ditimpa fitnah dengan ilmu. Penyampai ilmu ada ujian dan ada fitnahnya. Penuntut ilmu ada ujian dan fitnahnya. Apa dia? Dia ada ramai guru, dia hadir banyak majlis ilmu, tapi tidak mengubah akhlaknya, tidak mengubah hatinya, tidak jadikan dia orang yang lebih kuat, lebih tenang, lebih sabar, lebih faham. Dan ujiannya adalah untuk beramal dengan ilmu. Dan penyampai ilmu lagi banyaklah ujian dan fitnahnya. Okey, baik muslimin muslimat, kita akan buka buku kita ni. Kita akan terus kepada muka surat 3. Buka ya, muka surat 3. Kalau nak azan, bagi tahu ya, kita bagi laluan azan. Sekarang pukul berapa? Azan Isyak. Kena bagi tahu yang tepat dek. Kamu kena cari. Sebab saya memang akan tanya soalan tu. Sebab saya nak bersedia. Isyak pukul berapa? 8.41. Okey. Sebab kita bagilah laluan azan, lepas tu kita sambung. Masya Allah, takut ada orang kampung tu tunggu azan tak semayang-semayang tertidur. Kenapa tak isyak lah? Kenapa isyak lambat sangat hari ni? Masya Allah. Muslimat sekalian, kita datang rumah Allah. Mohon maaf sebab takut ada yang terlupa baca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu, pintu pengampunanmu, pintu rizkimu, pintu syurgamu ya Allah. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Niat i'tikaf senang je. Itu lafaz. Niat lintaskan saja i'tikaf. Syarat i'tikaf walaupun seketika sahaja berada di dalam masjid, duduk sekejap je, seketika, mengingati Allah, kemudian keluar, dah sah dah niat i'tikaf. Dan saya nak bacakan hadis Nabi yang berkaitan dengan i'tikaf terlebih dahulu. I'tikaf hukumnya sunat, tetapi pada 10 yang terakhir Ramadan, sunat muakkad yang sangat dituntut untuk i'tikaf. Tetapi bagi wanita, kedudukannya adalah makruh dengan syarat suami izinkan dan dia selamat daripada fitnah. Saya ulang lagi sekali. Hukum i'tikaf di masjid selama 1 hari, kalau i'tikaf kejap bukan makruh. Yang bermalam tidur di masjid bagi wanita, hukumnya makruh. Bukanlah Allah tak suka, bukan. Dia ada pahala-pahalanya yang lain. Dia baca Quran ada pahala dia, dia qiyamul lail ada pahalanya. Tetapi kurang dituntut bagi wanita walaupun dengan izin suami, walaupun aman daripada fitnah. Sebab boleh jadi bila ada jemaah lelaki yang tidur dan dia tahu ada jemaah perempuan yang tidur, boleh terganggu jemaah lelaki. Betul atau tidak? Boleh jadi. Subhanallah. Walaupun tak bertembung sekian-sekian, tapi mungkin bunyilah suara tak terkawal dan sebagainya. Jadi subhanallah, walaupun wanita nak dapat pahala i'tikaf, lalu dia fikirkan lebih baiklah dia qiyamul lail dan berdiam di rumah dan melakukan ibadah, maka insya-Allah dia tetap dapat pahala i'tikaf. Tapi untuk masjid, wanita datang masjid juga afdal. Kalau siapa yang nak berpegang wanita afdal di rumah, itu lebih afdal, silakan. Tapi saya berpegang wanita juga afdal dituntut solat berjemaah dengan masjid dengan syarat aman daripada fitnah, dengan syarat menambah khusyuk, dengan syarat dapat izin suami, tidak melalaikannya daripada kewajipannya. Fitnah apa datang ke masjid? Pergi pasar raya lagi banyak fitnah, kita tak timbang-timbang pula. Pergi ke pasar malam lagi banyak fitnah, ujian cabarannya dengan dedak aurat bercampur gaul dan sebagainya. Dengan hidangan hawa nafsu, kita beli apa semua dan sebagainya. Jadi di masjid sebenarnya aman daripada fitnah.
Sebab itu yang disebut oleh ulama kontemporari, dan kerana itulah Nabi SAW pernah diadukan oleh isteri sahabat Nabi terdekat Sayyidina Umar sendiri. Ya Rasulullah, sesungguhnya Umar seorang yang sangat cemburu. Dia menghalangiku untuk ke rumah Allah, ke masjid. Lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar, janganlah kamu menghalangi wanita-wanita kamu ke rumah Allah. Jadi subhanallah, sebagaimana lelaki dapat kelebihan-kelebihan, Allah kurniakan kelebihan yang sama kepada wanita yang datang ke rumah Allah, ke masjid. Jadi jika kita nak biasakan di bulan Ramadan nanti imarah masjid, bermulalah daripada sekarang. Zuhur datang solat jemaah, wanita pun tak ada masalah. Asar, subuh, bawa anak-anak sekali, Masya Allah, tak ada masalah. Anak-anak yang terkawal, yang tidak mengganggu jemaah lain. Subhanallah. Bukan kata kita jangan asyik nak salahkan jemaah je, tak mesra kanak-kanak lah. Apalah, jemaah tu dah sakit jantung, tekanan darah tinggi, budak tu berlari-lari terkejut-terkejut makcik. Kan lepas suspek pula letak atas jadah budak tu, lalu duk berdoa, janganlah pijak suspek. Budak ni janganlah pijak. Itulah daripada awal semayang sampai habis. Lepas dah semayang nampak selamat, suspek dia syukur, ya Allah suspek ni tak kena pijak. Saya pernah bawa anak saya kecil cantulah, dia lalu lalang. Jadi bila anak kita dah mampu bawa diri dia tahu beradab ketika orang solat, maka bolehlah bawa. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya bacakan hadis Nabi SAW berkaitan dengan i'tikaf, sebab kita sebut bab i'tikaf. Okay, minum air sikit. Bismillah. Tak Ramadan lagi kan, tak puasa. Okey. Dapat 39, 2 minit lagi. Okey, kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak ya. Okey. Man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu man i'takafa 10 sinina wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi 'azza wa jalla ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari salasa qanada. Jangan cari kat buku tu, tak ada. Gitu. Sebab bersungguh ya. Nampak gaya makan beli, nampak tenung buku tu macam nak tembus tu. Masya-Allah. Okey, saya baca buku lain sebab ini bab i'tikaf saja. Kullu khandaqin ab'an mimma bainal khafiqain. Subhanallah. Sahabat-sahabat di FB di TikTok, terima kasih yang hadir, lebih kurang dalam 2000 lebih, 2500 orang yang hadir. Kat masjid ni ada 25,000 kan. Subhanallah, yang bermaksud sesiapa yang berjalan kerana menunaikan hajat saudara adalah kebaikan baginya seperti mereka yang beriktikaf 10 tahun. Sesiapa yang beriktikaf 1 hari kerana mengharapkan keredaan Allah Azza wa Jalla, nescaya Allah akan menjadikan jarak antara mereka dengan api neraka sejauh 3 parit. Allah akan binakan 3 parit yang akan menjarakkan kita dengan neraka sekiranya kita iktikaf 1 hari 1 malam. Setiap parit itu lebih jauh. Setiap satu parit itu jaraknya, luasnya lebih jauh antara timur dengan barat. Okay. Ya, makcik kata saya teruskan. Saya teruskan. Jadi sebab takut masing-masing kata nak azan. Jadi kita maklum sebab AJK bagi tahu diteruskan. Dia bawa bila dalam handbag dia. Kan bunyi azan dalam handbag masing-masing. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tambahan daripada hadis Nabi. Nabi bersabda lagi, sesiapa yang beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari di bulan Ramadan dan tidak dikhususkan 10 hari terakhir, dan tidak dimasukkan 10 hari berturut-turut. Maksudnya sesiapa yang dapat iktikaf 10 hari di bulan Ramadan, ni kita kena bagi semangat dekat suami kita. Nak bagi semangat dekat suami, bagi semangat pada diri sendiri dulu. Suami baru start sejam, bang baliklah bang, budak-budak ni kita tak lagak dah hadap. Awak seronok kat masjid ya. Ingat awak seorang je nak ibadah. Mula-mula semangat.
Sebab bila kita bantu suami kita untuk iktikaf, kita insya-Allah dapat suami. Mari kita dengar apa kelebihan. Siapa yang beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan, pahalanya seperti mengerjakan 2 haji ataupun 2 umrah. Subhanallah. Muslimin muslimat, dan haji yang mabrur, Nabi SAW bersabda, haji yang mabrur balasannya adalah syurga. Wallahu alam, belum tentu haji yang kita buat susah payah itu diterima oleh Allah. Tapi boleh jadi kita mungkin tak mampu untuk menunaikan haji dari segi kemampuan belanja ataupun kemampuan sekian. Tapi Ramadan kali ini kita iktikaf sehari, 1 malam 24 jam, kumpul-kumpul boleh 10 hari. Pahalanya ibarat seperti mengerjakan 2 haji ataupun 2 umrah. Masya Allah. Besar ke kecil ni? Besar, sangat besar. Mungkin selama ni kita kurang diberikan penerangan dan pendedahan tentang besarnya ibadah iktikaf. Tapi buku ni memang dia bincang tentang puasa dan iktikaf kupasan menurut mazhab Syafi'i. Tapi buku ni tak ada rujukan untuk saya baca saja, tadi orang lebih baca. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini, masjid ini dia menyediakan kepada orang nak iktikaf. Dia siap tanya, mana jemaah nak iktikaf malam ni dalam grup WhatsApp. Sebab nak daftar siap-siap, nak sediakan makanan bersahur. Subhanallah, kalau buat macam ni, boleh jadi anak-anak muda, budak-budak ramai yang iktikaf. Sebab orang yang iktikaf walaupun dia tidur, ini barulah tidur, tetap diberikan pahala. Dia bangun semayang 2 rakaat, masa tahiyat tu dah confused. Dah habis belum? Tertidur masa tahiyat. Biasa tak kalau qiyamul lail kan? Tahiyat tu ulang-ulang. Ingat dah habis, tertidur. Lepas tu Nabi SAW memang ada bersabda, barang siapa yang lelah dalam ibadah, maka tidurlah, rehatlah. Jangan kita tekan, jangan kita paksa. Sebab ia menyebabkan rasa jemu dan hilang rasa manis dalam melakukan ibadah. Tapi tidur dengan niat hilangkan mengantuk untuk ibadah, bukan tidur sebab nak layan hawa nafsu tidur. Siapa yang tidur sebab mengantuk dengan tujuan hilang mengantuk dan nak bangkit semula ibadah, lama-lama Allah beri sungguh pada kita, walaupun 10 minit, bangkit semula dengan sehat, dengan segar. Lepas tu ambil wuduk, solat, ngantuk, baca Quran, tidurlah, ikutlah segenap badan tu, tapi dengan niat untuk hilangkan ngantuk, untuk sambung balik ibadah. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab sesuatu berdasarkan niat. Jadi Ustazah, saya dah niat dah. Dah niat dah tidur sekejap, tapi 2 jam juga. Belum betul-betul niat. Pernah tak kita niat nak bangun pukul 4? Lepas tu kita pun pasang jam loceng. Belum pukul 4, 1 minit kita dah terkejut dah. Biasa kan? Sebab bila kita nekat sungguh-sungguh, akal fikiran kita pun set. Lepas tu kita pula, Allah pun nampak tindakan susulan ada, siap timing. Kadang tu elok terjaga, bunyi jam. Subhanallah. Allah akan tunaikan niat-niat yang baik. Sebab itu ada alim ulama, ada seorang syekh ni, dia tanya oleh anak murid. Anak murid ni tanya, wahai guru, wahai syekh, apakah amalan untuk bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW? Berjumpa dengan Nabi dalam mimpi. Lalu Pak Syekh ni pun bagilah, tuan guru ni bagilah amalan ni. Setelah sekian lama anak murid ni tanya lagi, wahai Pak Syekh, saya dah buat semua amalan tapi tak pernah dapat jumpa mimpi dengan Nabi. Tak pernah mimpi jumpa dengan Nabi. Lalu Pak Syekh ni pun kata, subhanallah, Pak Syekh ni pun kata, mari datang ke rumahku. Lepas tu dia pun datang ke rumah guru dia ni, tok guru dia pun bagi makan. Dan makanan tu masin, tapi tok guru dia tak bagi air. Lepas tu tok guru kata, tidurlah. Dia kata nak air. Nak mimpi jumpa Nabi tak? Nak? Tidur. Tak payah minum air. Kalau nak mimpi jumpa Nabi, tidur, jangan minum air. Dengar dulu cerita ni sampai habis ya. Lepas tu bangun pagi besok, anak murid ni tanya, wahai guru, tak mimpi juga.
Kamu mimpi apa? Mimpi air. Sebab tidur dalam keadaan dahaga. Tidur dalam keadaan dalam makan benda masing, dahaga. Dalam sebelum tidur, keinginan air itu sangat kuat sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Lalu guru ni pun mengatakan, kamu belum bertemu dalam mimpi dengan Nabi SAW. Sebab hatimu belum kuat betul-betul menginginkan pertemuan dengan Nabi. Masya Allah. Sebab itu, bila kita tanya, kita dah buat, kenapa tidak dapat? Kenapa sekian? Tanya pada hati sendiri, kenapa? Jujur pada hati kita sendiri. Masya Allah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian, kita akan buka buku surat 3. Kita akan habiskan buku kita ni dijangka pukul 12 malam. Boleh ke boleh? Silakanlah ya. Saya pukul 10 balik ya. Orang lain sambung. Masya Allah. Sekarang pukul 8.48, saya sampai pukul 9. Dia sebenarnya 8 ke 9. Jadi 10 minit lagi. Lebih sikit-sikit boleh lah ya. Daripada jauh ni datang ni, daripada Seremban. Masya Allah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Muka surat 3, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW berdoa sebaik saja datangnya bulan Rejab. Doa ni selalu kita dengar. Ustaz baca, kita pun ikut. Tapi mau hafal, malas. Kalau kita tasmik, ramai lagi tak hafal doa ni. Kalau kita cakap, yang hafal doa je boleh balik. Mungkin separuh pun tak sampai. Dan mungkin akan hafal sungguh-sungguh lah sebab nak bagi. Subhanallah, ini amalan Rasulullah dan para sahabat. Kalau sebelum ni ikut je ustaz baca, kita pun ikut. Ustazah baca sekian, kali ni wajib hafal. Ada yang kata, ustazah, saya selotak dah tak berhubung dah, haji umur 60 dah. Kalau kita hafal doa daripada Nabi, ayat Al-Quran, Allah akan bantu kita berganda-ganda. Kemahuan kita saja tak kuat. Bukan tak mampu, tak cukup mahu sebenarnya. Okey, sama-sama ya. Mohon terasa ya, sila sentak. Umur berapa pun kita jumpa ada orang boleh hafal sekian-sekian. Ni mudah sangat give up. Bab dunia tak give up, tapi bab akhirat mudah sangat give up. Dah cuba dah ustazah, tak jadi-jadi. Akhirnya tak baca doa ustazah. Jadi hafal kau Melayu je. Memang boleh bahasa Melayu, tak ada masalah. Tetapi bila kita menghafal lafaz Rasulullah, lafaz ayat Al-Quran, lebih afdal, lebih barakah. Okey, insyaAllah sama-sama tu. Doa tu dah ada tu. Doa ni masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah, barik lana, berkatilah buat kami, fi Rajab wa Sya'ban, bagi bulan Rajab dan juga Sya'ban. Wa barik lana, dan berkatilah kami, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Sambung ya doa di bawah tu. Ada doa lagi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal salamati wal islam. Rabbi, ya Allah, maaf ya, Rabbi wa Rabbuka Allah, ya Allah, naungilah kami dengan keamanan dan keimanan serta keberkatan, keselamatan dan kesejahteraan. Wahai Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Allahumma salimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Kamu kena tukar-tukar. Lama-lama sekali tukar. Memang macam ni. Tak tukar lagi tu.
Okay. Tukar juga, tunjuk kepada audiens. Kamu tak tahu nak tukar? Tak tahu. Macam mana kamu jaga kamu tak tahu? Patut kamu dah kena tanya ibu sebelum. Okey. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, Masya Allah. Kita tengok itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nanti masuk je bulan Ramadan, dua doa yang terakhir itu adalah dua doa yang mana Nabi SAW ajarkan kita untuk kita baca. Masuk je malam bulan Ramadan, masuk je maghrib, doa yang kedua dan doa yang ketiga itu adalah doa bila nampak anak bulan, bila masuk bulan Ramadan. Sebelum ni mungkin kita tak amalkan. Masuk je Ramadan, Alhamdulillah Ramadan. Esok puasa dah, esok puasa dosa apa, duduk bincang tu je. Subhanallah. Lepas ni adabnya masuk di bulan Ramadan, bila nampak je diisytiharkan esok puasa, maka perkara pertama ucap syukur sebab kita dah sampai nyawa kita ke bulan Ramadan. Lepas tu bacalah dua doa yang kita bacakan tadi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Kemudian Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya bulan Ramadan, dan sejahterakanlah Ramadan itu bagiku dan terimalah dariku ibadat pada bulan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baca pada muka surat 90. 5 keistimewaan pada bulan Ramadan. 5 keistimewaan pada bulan Ramadan. Jumpa tak muka surat 9? Okey, kita akan bacakan hadis ini, tapi dia agak panjang. Namun mengambil keberkatan hadis Nabi SAW, kita sama-sama baca ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan lam yu'taha ummatan ghairuhum khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk wa tastaghfir lahum al-malaikah hatta yuftiru wa yuzayyinu Allah kullu yawmi jannatihi wa yaqul yushiku ibadi an yakufu anhum al-mu'nata wal-adha wa yasiru ilayka wa yusfadu fihi maradatu syayatin fala yakhlisuna fihi ila ma kanu yakhlisuna ilayhi fi ghairihi wa yughfar lahum fi akhir laylatin fihi faqila lahu ya Rasulullah ahiya laylatul qadri qala la walakinna al-amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amaluhu. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu ketika Ramadan.
Hadis ini Nabi ceritakan 5 kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, khusus buat umat Nabi Muhammad, yang mana kelebihan ini hanya diberikan di bulan Ramadan. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah, bukan di sisi manusia ya. Jadi janganlah pula kita duduk lepas masa abang, dah kenapa suami dah nak pesan kasturi bang. Wangi tu di sisi Allah. Betapa hebatnya, walaupun bau tu busuk dan ni, kita sendiri pun kalau tutup cium balik, aduh busuk. Tetapi Allah memuliakan sehingga Allah gantikan bau mulut yang busuk itu dengan bau haruman kasturi di syurga. Allahu Akbar. Kita, jika mulut kita berbau sehingga menimbulkan keadaan yang tak selesa, nak zikir, nak baca Quran pun, cakap dengan orang pun dah macam ni, nak beli roti jam 2 pergi bazar. Sebenarnya kita boleh berus gigi, kita boleh berus, tak jadi makruh dengan niat untuk menghilangkan bau tu. Sebab itu ada perbincangan Nabi tetap bersuci, sebab tuntutan bersuci setiap kali solat itu sangat besar, sunat yang sangat dituntut. Jadi yang tak bolehnya kejap-kejap berus gigi, kejap-kejap berus gigi, guna ubat gigi, perisa strawberry lah, lemon lah, budak-budak kan. Tengok-tengok cepat pula habis ubat gigi anak kita bulan Ramadan. Maksudnya tengok tujuan, sama juga mandi. Mandi bukan sebab nak hilangkan letih dan sebagainya, sebab antara nikmat orang berpuasa adalah dia melakukan ibadah dalam letih, susah payah, sebab itu nilai dia tinggi. Ada orang kempen, dan tak salah pun kempen ni, kalau makan ni puasa tak letih langsung. Dia kata segar pagi sampai petang, kita pun makan, betul tak letih langsung, Alhamdulillah. Tapi tujuan berpuasa bukan sebab tak nak letih, bahkan berpenat dan berletih-letih melakukan ibadah. Maka bila ibadah itu dalam susah, dalam penat, dalam letih, maka nilai itu lebih tinggi. Kalau bulan lain kita baca Quran dengan kenyang, menyandar, nguap-nguap. Bulan Ramadan baca Quran dalam dahaga, tapi Allah pandang, Masya Allah, hamba-Ku dalam susah, dalam penat, dalam dahaga tetap ibadah, berganda. Kan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan hamba-Ku, dalam hadis qudsi ni, sesungguhnya setiap amalan hamba-Ku akan digandakan sehingga 10 kali ganda, daripada 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Allah menggandakan pahala amalan kita sama ada 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Kecuali puasa, Allah berfirman, kecuali puasa. Kerana puasa itu untukku dan akulah yang akan mengganjarinya. Masuk di sini, bukan pahala yang lain Allah tak beri ganjaran, semua Allah beri ganjaran. Seolahnya amalan lain malaikat boleh catat, amalan lain malaikat boleh catat gandaan 10 ke 20 ke 100 ke sampai 700. Tapi puasa gandaannya melebihi 700 kali ganda, sampai malaikat tidak mampu untuk menuliskan betapa besarnya pahala puasa di bulan Ramadan. Sebab itu hadis ini menyebutkan tentang bau mulut tu. Kenapa bau mulut? Kesan daripada penatnya berpuasa, kesan daripada proses tak makan tak minum sampai mulut tu berbau. Jadi kita ni kalau nak hilangkan bau dengan niat supaya kita membaca Al-Quran dengan lebih baik, tak mengganggu bau mulut itu pada orang lain, maka kita boleh je berus gigi tu dengan sekadarnya. Jangan buat-buat tertelan air, tertelan ubat gigi dan sebagainya. Tertelan bau gigi lagi dahsyat lah kan. InsyaAllah. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, kita sambung. Yang kedua, kurnia yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan yang kedua, para malaikat beristighfar untuk mereka sehingga mereka berbuka. Daripada start puasa sampai berbuka, malaikat istighfar untuk kita. Muslimat, kita sendiri untuk diri sendiri 1 jam pun dah tak dapat, dah ngantuk. Tetapi 13 jam kita berpuasa, malaikat istighfar untuk kita.
Allahu Akbar. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memperindahkan syurganya setiap hari dan berfirman, hampir-hampir hamba-Ku yang soleh akan dicampakkan pelbagai kesukaran dan penderitaan, lalu kembali kepadamu. Mereka sanggup bersusah payah di dunia demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dimaksudkan juga bersusah payah di bulan Ramadan ini dengan penat, letih, dahaga, semua tetap melakukan ibadah. Yang keempat, syaitan dibelenggu, tidak dibiarkan lepas seperti bulan lain selain Ramadan. Yang kelima, mereka akan mendapat keampunan pada akhir malam, iaitu orang yang beramal dengan akan disempurnakan pahala amalan mereka setelah selesai mengerjakannya. Mengenai anugerah kelima ini, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu berlaku pada malam Lailatul Qadar? Baginda menjawab, bukan, tetapi pelaku kebaikan akan disempurnakan pahalanya sebaik saja selesai amalnya. Bulan Ramadan, buat amalan, terus selesai pahala, terus dicatat, terus diberikan gandaan-gandaan, tidak ditangguhkan untuk dikira di akhirat kelak. Subhanallah, muslimat sekalian, Masya Allah. Ramai yang penat ni. Ada yang dah tak nampak saya ni, kan? Mula nampak, lepas tu nampak Ustazah dah jadi dua. Apa dua Ustazah? Lepas tu langsung dah tak nampak. Masya Allah. Okey, duduk tegak semua. Ada tangan? Semua ada tangan kan? Ada dua tangan. Allahu Akbar, Masya Allah. Dua tangan. Buka tutup, buka tutup. Oh, main apa ni Ustazah? Okey, buat gegang betul-betul ya, gegang betul-betul. Sebab kita ni nak buat simple exercise je ni. Okey, depan. Okey, depan. Okey, buka tutup. Buat betul-betul. Dik, bila melibatkan ni, saya tak nak bagi arahan dah, kamu pandai-pandai. Bila melibatkan jemaah baca hadis, sebab biasa tim media, dia orang ni tak biasa. Sepatutnya kamu dah di briefing oleh tim media, bukan saya bagi arahan dia. Biasa tim media yang dia dah tahu dah dia kena buat apa. Okey, lama sangat dah Ustazah. Belakang pula. Masya Allah, belakangan. Dah tertukar dah, nampak sangat ngantuk tu belakangan. Masya Allah. Buka tutup sambil sebut, ya Allah, ya Salam, ya Allah yang Maha menyembuhkan. Keluarkanlah daripada segala penyakit ya Allah. Penyakit zahir, penyakit batin ya Allah. Kiri pula. Dah dengar kan? Biar rasakan. Subhanallah. Okey. Ya Allah, ya Salam, keluarkanlah penyakit ya Allah daripada tubuh badanku ya Allah. Sihatkanlah tubuh badanku. Okey, dah dengar kan? Terasa juga tu kan? Okey, letak atas bahu. Sebab yang dengar bahu kan, urut diri sendiri. Ya Allah, ya Salam, ya Allah. Saya sayang diriku ya Allah. Aku sayang diriku ya Allah. Sayang. Akan ku jaga diriku ya Allah sebaik mungkin daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Akan aku laksanakan tanggungjawab tubuh badanku ya Allah yang tergalas di bahuku ini ya Allah. Dik, kesian, awak kan tak pusing habis lah. Kesian orang sebelah sini. Saya rasa dia orang pun apalah tak pusing sampai hujung tu. Kan saya jadi media, awak pula ceramah. Boleh? Sungguhlah tim media. Tak, bila bukan tim media yang handle kamu belajar, kamu kena tengok. Sebab saya dulu saya jadi media, saya pasang, saya ceramah, kita buat sendiri tu. Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Rasa tak lega sikit? Okey, sekarang kita nak masuk tajuk. Ya Allah, nak masuk tajuk. Baru nak masuk tajuk ke? Tak. Kita nak tutup dah sekejap lagi ni. Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Ni berkaitan dengan pengampunan. Satu ketika Nabi menaiki mimbar untuk menyampaikan khutbah. Lalu Nabi SAW mengucapkan amin, amin, amin. Berapa kali Nabi ucap? 3 kali. Ini hadis yang sahih. Nabi naik mimbar, Nabi ucap 3 kali. Amin, amin, amin. Bukan panggil nama orang amin ya. Masya Allah. Lepas tu Nabi pun menyampaikan khutbah. Selesai, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu mengucapkan kalimah perkataan amin sebanyak 3 kali? Lalu Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya Malaikat Jibril mendatangiku ketika aku menaiki mimbar tadi. Malaikat Jibril datang. Lalu Malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad,
Barang siapa yang bertemu dengan Ramadan namun tidak mendapat pengampunan Allah, akan dicampakkan ke dalam neraka dan dijauhkan daripada rahmat Allah. Wahai Muhammad, katakanlah amin. Lalu Nabi mengucapkan amin. Nabi langkah yang kedua, malaikat Jibril pun berkata lagi, wahai Muhammad, barang siapa yang saat hidupnya dia sempat dengan kedua ibu bapanya ataupun salah satu, dan dia tidak berbakti ataupun dia menyakiti ibu bapanya, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka dan jauh daripada rahmat Allah. Wahai Muhammad, katakanlah amin. Lalu Nabi ucap amin. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, barang siapa yang apabila disebut namamu, wahai Muhammad, bila disebut namamu di dalam satu majlis ataupun disebut nama Nabi Muhammad, lalu tidak mengucapkan selawat kepadamu, maka ia akan jauh daripada rahmat Allah. Tidak dicampakkan dalam neraka, tapi akan jauh daripada rahmat Allah. Wahai Muhammad, katakanlah amin. Lalu Nabi sebut amin. Maksudnya ada 3 perkara. 2 perkara yang terawal, iaitu jumpa Ramadan tak dapat pengampunan dan juga derhaka kepada ibu bapa, keduanya akan dicampak ke dalam neraka dan jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada syurga. Kemudian yang ketiga, iaitu siapa yang dia disebut nama Nabi. Itu ada riwayat lain, man zukirtu indahu, man zukirtu alayya, man zukirtu alayya. Okey, maaf saya takut salah. Barang siapa yang disebut namaku di hadapannya, namun tidak bersolat yusalli alayya. Okey, subhanallah. Urima afu man zukirtu ilayya, man zukirtu ilayya ataupun alayya. Urima afu man zukirtu alayya, man zukirtu lam yusalli alayya. Barang siapa yang disebut namaku dan tidak berselawat kepadaku, maka dia di kalangan orang yang sangat rugi. Bahkan urima itu soalannya malang, bahkan maksud kasarnya boleh sampai celaka. Jadi adab akhlak kita bila sebut nama Nabi terus berselawat, tapi tidak dicampak dalam neraka, tapi jauh daripada rahmat Allah. Okey. Jadi sebab itu kita kembali kepada tajuk kita. Ramadan adalah bulan pengampunan. Kenapa sampai kalau tak dapat pengampunan akan dicampak dalam neraka? Sebab dengan pengampunan Allah lah kita selamat daripada dibalas di atas sebab dosa-dosa kita. Kita kan banyak dosa muslimin. Dosa orang lelaki banyak dengan isterinya, dengan anaknya, dengan adik-beradiknya, dengan ibu bapanya, dengan rakan sekerja dan semuanya. Dosa bagi wanita pula banyak dengan suaminya, dengan anak-anak, ibu bapa, adik-beradik, dengan jiran-jiran. Maksudnya setiap daripada kita terlalu banyak dosa dengan manusia, banyak dosa dengan Allah, banyak dosa dengan makhluk Allah yang lain, termasuk binatang boleh jadi pernah menzalimi, termasuk dengan alam, pernah kita tidak menjaga alam ini sehingga kita menyumbang kepada banjir, menyumbang kepada kotornya sungai, menyumbang kepada tagah bumi dan sebagainya. Banyak dosa kita. Dan jika Allah tidak mengampunkan dosa kita, maka dosa itu ada balasannya, akan diazab di dalam neraka. Sebab itulah siapa yang bertemu Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini syahrul maghfirah, iaitu bulan pengampunan. Sekiranya Allah maha pengampun di bulan-bulan yang lain, Allah maha pengampun, maka pengampunan Allah itu luas dan berganda-ganda di bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan, Nabi SAW bersabda, idza jaa Ramadan, bila tiba bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, pintu-pintu syurga akan dibuka. Wa ghulliqat abwaabul jahannam, akan ditutup pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, akan dibelenggu syaitan. Apa maksud syurga dibuka pintu? Allah akan memilih hamba-hambanya di bulan Ramadan. Riwayat mengatakan pada setiap malam Ramadan Allah memilih mana-mana hambanya untuk dicatat sebagai bakal ahli syurga. Dan Allah menutup pintu syurga. Maka Allah menyukarkan untuk buat ibadah, dan Allah memandang nama-nama hambanya dari
daripada ahli neraka. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Maksudnya, kalau dah sampai bulan Ramadan tetap tak dapat pengampunan, teruk sangat kita. Ibarat ayat macam tu lah. Kita sakit, lepas tu diberi ubat yang terbaik. Doktor pun kata, ini sudah habis-habis ubat, tak ada lagi pesakit yang sama, makan ubat ni tak sembuh. Kalau tak sembuh juga, teruk sangat lah tu. Subhanallah. Allah temukan kita Ramadan penawar, dan segala ibadah yang kita buat di bulan Ramadan semua digugurkan dosa. Sebab itu puasa di bulan Ramadan disebut apa? Saumun junnah. As-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Ini sabda Nabi. Perisai daripada api neraka dan perisai daripada dosa. Sebab dosa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Ibadah puasa itu sendiri adalah perisai daripada kita terjebak kepada maksiat. Maksiat menyebabkan kita dicampakkan ke dalam neraka. Subhanallah. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebagai akhir-akhir ini, antara amalan yang kita boleh lakukan istiqamah daripada sekarang dan bulan Ramadan nanti, lagi jangan tinggal. Dan amalan ini kita semua tahu, cuma mungkin ada sebahagian kita tak tahu apakah dalilnya secara jelas. Dan mudah-mudahan bila kita dengar hadis Nabi yang sahih ini secara jelas, kita akan mampu untuk istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey, Nabi SAW bersabda, barang siapa setelah solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, solat fardu 5 waktu. Selepas solat fardu, lalu dia membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan menyudahkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampunkan Allah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Itu kaedahnya. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Mencukupkan 100 kali Nabi kata. Semuanya jadi 100 lah. Maka akan diampunkan Allah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kenapa Nabi berikan tamsilan contoh buih di lautan? Kerana lautan ini sangat luas, sangat banyak. Dan buih di lautan tidak pernah berhenti. Laut tidak pernah berhenti berbuih. Kalau siapa yang kata saya nak mandi tapi tunggu laut tak berbuih, dia tak akan mandi selama-lamanya. Buih ada di pinggir, di ombak-ombak yang di gigi, di tepi tu, ombak-ombak tepi pantai tu. Dan buih di tengah-tengah tak pernah berhenti. Membawa maksud kita juga pendosa yang tak pernah berhenti buat dosa. Dan dosa kita tidak mampu dikira sebagaimana buih di lautan yang tidak mampu dihitung. Jadi siapa yang beramal setiap kali lepas solat fardu, lepas tu ada buat dosa antara zuhur dengan asar. Lepas tu lepas asar, dia pun baca lah zikir ni 33 kali, sudahkan dengan ni, Allah pun ampunkan dosa ni. Antara asar dengan maghrib, pasti ada buat dosa lagi. Lepas maghrib baca zikir. Penat, letih, kelang kabut, nak cepat, jangan tinggal. Walaupun sampai lipat kain telepon, sampai sekian-sekian, dah masuk kereta sambung lagi sebab nak cepat lepas zuhur ambil anak sekolah pun tak apa. Kita nekat takkan tinggalkan amalan ni, biarlah mati dalam keadaan dosa kita terampun. Bulan Ramadan, kita kadang beri tumpuan kepada amalan-amalan sunat. Tetapi sebenarnya disebut dalam hadis Nabi kita tahu. Kan, amalan sunat digandakan seperti pahalanya melakukan amalan fardu. Dan amalan fardu digandakan 70 kali ganda. Sebab itu di bulan Ramadan, selain bagi tumpuan kepada solat sunat tarawih, amalan-amalan sunat, maka tolong jaga betul-betul kualiti solat fardu. Solat di awal waktu, solat berjemaah, solat jangan laju, tambahkan khusyuk, fahami maksud, nekat. Solat kita mesti nak faham maksud setiap kali solat.
Kemudian lepas solat, baca zikir-zikir, baca amalan yang Nabi tinggalkan. Antara hadis yang sahih juga Nabi bersabda, barang siapa setiap kali selepas solat fardu lalu dia membaca ayatul kursi, tidak ada yang akan menghalangnya dengan syurga Allah melainkan kematian. Maksudnya dia belum masuk syurga sebab dia masih hidup je. Kalau dia mati masuk syurga. Kita akan tanya, kan masuk kubur dulu, kubur itu dijadikan seperti taman syurga. Jadi amalannya lepas solat fardu 2 ni jangan tinggal. Ayatul kursi 33 kali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, sudah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Okey, muslimat. Ini kita nak belik je, dah tak baca dah ni. Cuba kita tengok muka surat 20. Muka surat 20. Muka surat 20 ni dia memberikan, ini buku ni disusun oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, bekas mufti wilayah Persekutuan. Kita tahu orang yang alim dan dia ada tim dia menyusun kitab ini. Walaupun nipis, Ramadan Mubarak Fadilat dan hukum puasa bab-bab fiqh sangat padat. Tidak melengket, terusyat kepada poin-poin. Banyak sangat ilmu yang bermanfaat. Pada muka surat 20 ni bab cara menyambut Ramadan. Kalau sebelum ni kita tak tahu macam mana cara bila Ramadan sampai maghrib Ramadan, buku ini ada menggariskan bagaimana cara kita buat persiapan dan menyambut bulan Ramadan. Kalau kita salah cara sambut tetamu balik, betul tak? Tapi bila Ramadan, kadang kita tidak menyambut tetamu Ramadan yang datang ini dengan sebaiknya. Bimbang kita bertemu Ramadan tapi tak dapat apa-apa daripada Ramadan. Okey, kita tengok lagi. Itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamil shaimin, Nabi bersabda. Kamil shaimin. Betapa ramai orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi. Dia tak dapat apa-apa daripada ibadah puasanya. Illa al-ju' wal 'atash. Kecuali lapar dahaga, tu je dia dapat. Pengampunan tak dapat, pahala tak dapat, pintu ar-rayyan tak dapat, keberkatan tak dapat, pembebasan api neraka tak dapat, aitaqu minan nar tak dapat, rahmat tak dapat, na'udzubillah. Tapi bila Nabi sebut kamil shaimin, betapa ramai. Soalannya ulama kata majoriti, sangat ramai. Kalau 100 orang berpuasa, sikit je yang dapat, kebanyakannya tak dapat. Betapa ramai Nabi kata orang yang berpuasa laisa lahu min siyami, tak dapat apa-apa daripada ibadah puasanya itu, illa ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga. Yang kita takut di mahsyar kelak, muslimin muslimat, kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bertemu 40 kali Ramadan. Kita membayarkan banyaknya pahala daripada ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Bukan ibadah puasa je, macam-macam kita buat ibadah di bulan Ramadan. Dan yang kita bimbang bila dihisab, na'udzubillah, tengok-tengok kosong, na'udzubillah min zalik. Yang kita harapnya Allah terima. Sebab itu para sahabat bila selesai Ramadan duduk berdoa ya bulan, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah terima segala amal ibadah di bulan Ramadan. Okey, kita tak baca tu, kita belik je, muslimin muslimat. Cuba tengok pada muka surat 26. Muka surat 26 dalam buku ni, kalau siapa yang sedang live ni, sedang tengok, bolehlah beli online ya. Sebab penting sangat kita masuk Ramadan dengan ilmu. Kalau sebelum ni kita masuk dalam keadaan jahil, sebab itu kita tak kenal nilai Ramadan, sebab itu tidak terlalu mencintai Ramadan. Yang muka surat 26 ni tentang catatan kemenangan dalam bulan Ramadan. Sirah-sirah, sejarah-sejarah, peristiwa besar yang berlaku, kemenangan-kemenangan besar Islam yang berlaku di bulan Ramadan. Okey, belik lagi. Itu saja sangat banyak. Kalau kita baca terleka, baru kita rasa bulan Ramadan bukan bulan untuk rehat, bulan kurangkan kerja, bulan kurangkan aktiviti, tidak. Sahabat Nabi, bulan Ramadan berlaku banyak perang, pembebasan kota-kota besar umat Islam, peperangan yang besar, contohnya perang Badar. Kan begitu juga dengan dakwah-dakwah
Perisiwa yang penting, yang hebat-hebat berlaku di bulan Ramadan. Okey, tengok buku surat 42. Nama dan sifat bulan Ramadan. Bulan berkat, bulan rahmat, bulan keampunan, bulan selamat daripada neraka, bulan sabar, bulan pengorbanan, bulan kemenangan, bulan puasa, bulan takwa, dan bulan ibadat. Bab yang kedua masuk pengertian dan hukum hakam puasa. Dan di belakang itu cuba buka muka surat 78. Dan kita akan sudahkan dengan hadis ini. Muka surat 78. Masya Allah. Laju kan kita baca kitab. Tengok-tengok dah 78. Tu kata boleh habis ni. Masya Allah. Okey, hadis ini penutup. Sebab dah dekat 9.30. Masya Allah. Okey. Sekarang muslimin-muslimat, kita akan bacakan hadis Nabi SAW pada muka surat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab penutup kena semangat, kan? Tu orang kata doa mengantuk ialah wabila taufiq hidayah. Hilang tu mengantuk. InsyaAllah. Ni dah penutup betul-betul. Saya tak tipu daripada tadi saya kata penutup tak tutup-tutup, kan? Ini tak, ini betul-betul ni. Masya Allah. Okey, ini hadis yang terakhir. InsyaAllah kita akan bacakan, kita akan tadabbur sikit. Okey, sama-sama semangat, tegak, beri penghormatan bila membacakan hadis Nabi SAW. Itu cara kita berakhlak dengan Nabi, iaitu berakhlak dengan hadis Nabi. Bila berakhlak dengan hadis Nabi begitu puan, baca dengan khusyuk, begitulah seolahnya kita sedang menghormati Nabi SAW. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yushfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'amu wasyahawati bin nahari fashaffi'ni fihi wa yaqulul Qur'an rabbi mana'tuhu nauma bil laili fashaffi'ni fihi fayushaffa'an. Sadaqah Rasulullah SAW. Maksudnya maha benarlah kata-kata Nabi SAW. Kalau lepas baca Quran kita baca Sadaqallahul Azim. Maha benarlah kata-kata Allah yang maha mulia. Maksudnya Nabi SAW bersabda yang bermaksud, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba-Nya pada hari kiamat. Kita biasa dengar syafaat Rasulullah, syafaat malaikat. Malaikat akan beri syafaat juga, iaitu malaikat akan memohon ampun bagi kita di hadapan Allah. Syafaat Nabi syafaatul kubra. Tetapi ada amalan yang akan jadi syafaat kepada kita, yang akan berhujah di hadapan Allah kelak. Antaranya adalah Al-Quran dan juga puasa. Mari kita sambung. Subhanallah, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba-Nya pada hari kiamat. Puasa berkata kepada Allah, puasa itu, ibadah puasa itu akan bercakap dengan Allah. Wahai Tuhanku, aku menegahnya daripada makan dan syahwat pada siang hari. Maka berilah syafaatku padanya. Lalu Al-Quran pula berkata, Tuhanku, aku menegahnya daripada tidur waktu malam. Maka berilah syafaat kepadaku. Berilah syafaat kepadaku padanya. Berikanlah syafaatku kepadanya. Kemudian kedua-duanya diberikan syafaat. Apa maksud syafaat? Pertolongan. Al-Quran yang kita baca, puasa yang kita puasa,
akan menjadi penolong bagi kita di masyarakat. Puasa akan berkata, ya Allah, kerana aku ini, iaitu puasa itu sendiri, telah mencegah hamba-Mu ini daripada makan minum dan daripada mengikuti syahwat, iaitu melakukan hubungan suami isteri. Subhanallah. Lalu dan syahwat yang lain, umum pelbagai syahwat, kita halang, kita cegah, kita tak buat. Lalu Al-Quran pula berkata, aku mencegahnya tidur pada waktu malam. Sebab itu bulan Ramadan dan bulan-bulan sekarang pun kita kena usaha bangun malam, selain daripada qiyamul lail, kita kena baca Al-Quran. Dapat tengah muka surat ke? Sebab bacaan Al-Quran disebut dalam Al-Quran sendiri, yang mana bila kita membaca pada waktu malam, waktu qiyamul lail, bacaan itu lebih dekat, bacaan itu lebih mendalam, bacaan itu lebih berkat, dan bacaan itu lebih memberi bekas dan kesan ke dalam hati. Lain kalau baca Quran waktu siang. Waktu malam terasa walaupun tak faham, rasa sayu. Betul ke betul? Betul. Waktu tengah malam kalau buka Al-Quran, terasa tiba-tiba je naik bulu roma. Subhanallah, lain macam rasanya. Bukan sebab hantu ya. Naik bulu roma sebab hantu tu cerita lain. Tapi Allah berikan perasaan yang berbeza siapa yang baca Quran siang, siapa baca Quran malam. Muslimin muslimat, Nabi SAW bersabda, mohon maaf lah ya kata tak akhir tadi, tapi hadis ni kita akan jumpa dalam kitab ni. Kita dah tutup dah ni buku ni. Man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan keimanan dan dengan muhasabah akan diampunkan segala dosanya terdahulu. Mudah-mudahan Ramadan yang kita akan jumpa, mudah-mudahan kita akan jumpa, mudah-mudahan Allah rezekikan kita bertemu, umur kita dipanjangkan sampai bertemu Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini boleh hapuskan, boleh gugurkan segala dosa-dosa kecil, dosa besar, dosa ingat, dosa lupa, dosa sengaja, tak sengaja. Dosa yang kita tahu dan tidak tahu, 4 kategori dosa. Bagi orang yang solat sunat taubat, sunat tasbih, bulan Ramadan kita buat solat sunat tasbih ya. Muncullah ada orang buat jemaah, kalau tak langsung setahun tak solat tasbih. Kan Nabi bersabda, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang mana akan mengampunkan dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang kamu ingat, dosa yang kamu lupa, dosa yang kamu tahu dan yang kamu tidak tahu, dan dosa yang kamu sengaja dan kamu tidak sengaja. 4 kategori dosa. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, ajarkanlah. Lalu Nabi membimbing dan mengajarkan kaedah solat tasbih. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi nanti ada jemaah yang buat solat tasbih sertailah. Nabi pun bersabda, kesudahan solat tasbih itu Nabi bersabda, tunaikanlah solat tasbih ini setiap hari. Kalau tak mampu seminggu sekali, ambillah Jumaat sekali. Jika tak mampu sebulan sekali, jika tidak mampu setahun sekali, jika tidak mampu seumur hidup sekali. Itu yang ambil seumur hidup sekali lah. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, bukan budaya, kita sebut amalan bila bulan Ramadan buat solat sunat tasbih sangat bagus. Tapi minta maaf, ramainya muslimat je yang buat. Solat sunat tasbih tu dia dipimpin oleh ustazah, contohnya muslimat ramai. Tapi apa salahnya yang jemaah lelaki pun buat. Dan saya rasa macam ni akan buat juga. Perempuan lelaki dibuat duha, jadi kehadirannya dipimpin oleh ustaz, jemaah lelaki pun buat solat sunat tasbih. Memanglah afdal solat sunat ni sendirian, tetapi nak buat sendirian tak buat-buat. Jadi bila buat ramai tu, satu lagi gini, dia duduk kira tu sampai tak ingat berapa rakaat. Dia duduk fokus kira tu, nak cukupkan 10 tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu, dah habis belum jadi ulang lagi. Tapi bila jemaah, dia serah dia imam lah. Jadi dia fokus je lah zikir, imam Allahu Akbar, kira settle lah. Jadi kadang dengan cara tersebut membantu kepada jemaah yang sangat sukar untuk kira. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang tertinggal, lepas tu dah confuse. Lepas tu ada yang 3 rakaat, lepas tu confuse, 4 ke 3. Kalau tambah naya panjang sangat. Subhanallah. Jadi bila jemaah berbantu pada imam, dia membantu. Bila dah biasa bolehlah buat sendiri.
Mula-mula rasa berat, muslimat sekalian. Hebat solat sunat tasbih ni, hebat. Satu rakaat 75 kali kita akan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 2 rakaat 150. 4 rakaat 300. 300 kali 4 1200. Kenapa 300 kali 4? 300 ulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebab zikir tu semua ada 4. Faham ya? Zikir tu 4. Jadi 300 untuk setiap satu zikir kita ulang dalam solat sunat tasbih. Bermaksud dalam solat sunat tasbih kita berzikir 1200 kali. Kalau di luar solat kita tak akan mampu nak 1200 kali ni. Nak target 1200 kali tu, kalau di luar solat apa yang berlaku? Kita guna tasbih digital kan? Subhanallah. Lepas tu tengok jam. Sikit lagi. 5 minit lagi drama nak mula. Subhanallah. Kita akan jadi menghitung-hitung zikir. Fokus nak target habis. Tapi bila solat sunat tasbih, kita sedang berzikir dengan cara semua zikir. Lidah zikir, hati zikir, semua anggota badan pun berzikir. Sebab berdiri dalam solat itu zikrullah, rukuk dalam solat itu zikrullah, sujud itu zikrullah, pergerakan dalam solat semua zikrullah. Sebab itu bila kita solat, zikir itu merangkumi seluruh zahir dan batin. Kalau kita boleh buat, dan memang ada, saya tak jumpa kawan saya dulu, seorang hamba Allah dan dia lelaki, dia boleh buat solat jemaah, buat solat tasbih, dan bukan dia yang cerita, isteri dia cerita pada kawan saya cerita pada saya bahawasanya suami dia solat tasbih setiap hari, dan suami dia telah pun meninggal dunia husnul khatimah. Kita bukan jamin husnul khatimah, tapi dapat ucap kalimah syahadah dengan sangat sempurna. Lepas itu terus hela nafas terakhir. Sebab bayangkan setiap hari tuan-tuan dia sebut la ilaha illallah dan solat sunat tasbih itu paling kurang 300 kali. Mana tahu Ramadan kali ni, semangat yang kita ada, ilmu yang kita dapat malam ni, setiap hari boleh solat sunat tasbih, insya-Allah. Dah biasa buat 30 minit siap. Macam lagi sangat je 45 minit lah. Setiap kali lepas duha buat solat tasbih. Mula-mula berimam, lepas tu dah biasa buat sendiri. Kita akan rasa solat sunat tasbih itu sangat nikmat. Daripada kita duduk zikir di luar solat, baik zikir dalam solat. Settle terus 4 rakaat 1200 zikir. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih semua. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran dan ilmu pengetahuan, dan saya kongsikan amalan-amalan yang mudah yang selalu kita buat tu, supaya amalan tu kita dah tahu. Tinggal lagi nak istiqamah, kemudian mujahadah, bersungguh-sungguh. Okey, muslimin muslimat dekat dan jauh, masjid yang kita hadiri ini memerlukan sumbangan dan infak wakaf daripada kita untuk kos operasi penyelenggara dan untuk mengimarahkan. Maka sebagai tanda bukti kita cintakan Allah, tinggalkanlah bukti itu. Nabi SAW bersabda, sedekah junnah, sedekah itu perisai. Sedekah burhan, sedekah itu bukti. Sedekah pun akan jadi saksi di masyarakat. Kita beri infak ke masjid ini akan jadi saksi di masyarakat. Bahawa sini kita meninggalkan bukti, iaitu sedekah kita sebelum kita meninggalkan rumah Allah. Jadi Masya Allah, maklumat infak masjid Bank Islam, dia suruh saya baca, saya rasa ni, dia tulis ni. Nombor akaun ialah 07052000047006. Tak apalah ya, nanti minta dengan JK masjid dan minta PIN kan? Dah. Siapa yang nak infak untuk masjid ni, Masya Allah, masjid ni sangat imarah. Lagi-lagi kalau tak ada yang hidup, ada yang telah meninggal dunia. Berada di tinggi saja masjid ni, Masya Allah. Keluar je masjid, kubur kan? Assalamualaikum ya ahli diyar, Assalamualaikum ya ahli yang kubur. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi boleh hubungi juga Haji Razak. Dia mungkin nak bagi jumlah yang banyak, 20,000, jadi nak transfer susah, boleh hubungi nombor telefon ni ya. Haji Razak Bendahari 013-435-1391. Pun kamu tulislah ya. Bagi pembesaran masjid. Masjid ni nak dibesarkan. Dah 2 tingkat kan, tapi dikatakan masjid ni yang bawa, kami kata masjid ni ustazah hebat, masjid ni imarah sungguh. Wallahu a'lam, mudah-mudahan
masjid yang kita beri sumbangan ini akan menjadi saksi, dan Nabi SAW ada bersabda, barang siapa yang menghidupkan masjid, membangunkan masjid ataupun menyumbang kepada masjid, walaupun sebesar saiz sarang burung. Maksudnya sumbangan dia, kalau sarang burung tu macam satu bata masjid macam tu lah, Allah akan binakan rumah di syurga. Bukan semisi kita kena bina semua. Sumbangan kita mungkin nilainya satu bata, tapi satu bata itu akan kekal sampai ke akhirat. Masjid ini akan kekal sampai kiamat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sekadar itu daripada saya. Ramadan Karim, Allahu Akram. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik dan terindah, Ramadan yang akan memberikan kepada kita 1000 rahmat, pengampunan Allah dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang hadir di FB, di TikTok, lebih kurang dalam 3000 orang, masya-Allah. Boleh kamu off-kan ya? Okey. Ada pengumuman sikit ya, ada pengumuman sikit. Masya-Allah, mohon maaf kita dah tutup live kita sebab saya segan kalau pengumuman ni masuk dalam live. Saya nak ni, okey. Saya mohon izin, masya-Allah.